Ya, dalam kabinet terbarunya ada 2-3 orang yang dikatakan tidak ada bukan sebagai ahli parlimen, tapi mereka boleh dilantik ke dalam barisan jemaah kabinet melalui kuota senator. Dan Perdana Menteri dalam hal ini mempunyai beberapa kuota untuk melantik beberapa senator dalam hal ini. Contoh paling nyata adalah Menteri Keuangan Datuk Tengku Zafrul, yang bukannya sebagai ahli parlimen, tapi yang menariknya bukan saja bukan ahli parlimen tapi tidak terkait dengan mana-mana politik. Parti politik ini penting kerana memang sebelum ini pun ada lantikan bukan daripada ahli parlimen, tapi kesemua mereka ini dilantik senator, mereka ini ada kaitan dengan parti politik. Tapi itu yang menariknya, Tengku Zafrul sebagai Menteri Keuangan, pertama ini adalah dikatakan sebagai jawatan yang agak kritikal dan penting dan diberikan bukan kepada ahli parlimen yang tidak terkait dengan parti politik. Jadi ini dikatakan satu perkara yang agak unik dan menarik dalam pembentukan jemaah Kabinet Malaysia. Ya, dalam kes apa saja portfolio lah, tidak kira portfolio kewangan ataupun apa saja, selalunya mereka yang dilantik dalam segi daripada melalui senator ini dikatakan mempunyai kepakaran yang tertentu dalam bidang portfolio masing-masing. Jadi ini dikatakan bahawa teknokrat umpamanya, profesional umpamanya dilantik kerana mereka mempunyai kepakaran bidang masing-masing. Tapi satu perkara yang menarik adalah dalam politik Malaysia, seorang menteri atau timbalan menteri itu perlu mempunyai kekuatan parti. Tapi dalam ini Menteri Keuangan dan beberapa orang lagi tidak mempunyai kekuatan parti. Jadi ini dikatakan bahawa kekuatan mereka adalah kepakaran portfolio yang mereka tunjangi ataupun dipegangi itu. Jadi itu dikatakan sebagai kriteria penting dalam melantik mereka yang di luar lingkungan parti politik ataupun luar lingkungan politik itu sendiri. Tak ada, perlembagaan tidak dinyatakan secara terperinci berapa banyakkah ataupun peratus yang dibenarkan untuk dilantik mereka yang bukannya ahli parlimen. Tapi kita kena ingat bahawa ahli parlimen itu adalah daripada mandat rakyat, mandat daripada kawasan mereka, dan seelok-eloknya sistem demokrasi kita ataupun perlembagaan kita adalah kita melantik menteri itu ataupun kerajaan itu sendiri daripada kalangan yang dipilih oleh rakyat, dan melalui proses demokrasi pilihan raya. Itu sebaik-baiknya. Kalau nak dikatakan ada kota yang mereka di luar lingkungan ini, memang tak ada kota. Ini atas budi bicara Perdana Menteri dan juga berapa banyak kuota senator yang masih ada. Sebab setiap parti politik mereka ada kuota senatornya yang mereka akan dikatakan dilantik sebagai ahli Dewan Negara umpamanya. Jadi dari segi kuota perlembagaan memang tak ada. Atas budi bicara Perdana Menteri untuk melantik berapa ramai yang mereka di luar lingkungan parti politik ini sebagai jemaah menteri. Ya, kalau kita lihat komposisi jemaah menteri, ia terdiri daripada 3 golongan, 3 kumpulan. Pertama adalah mereka yang memang dah lama berkecimpungan dalam politik, yang kedua adalah yang baru saja berkecimpungan, dan yang ketiga adalah mereka yang tiada kaitan langsung dengan parti politik. Jadi dalam hal ini menarik kerana gabungan ketiga-tiga ini dikatakan memberi satu senario yang mantap. Jikalau dahulunya dikatakan bahawa menteri-menteri perlu belajar dahulu, mereka mempunyai learning curve katanya bagi 6-7 bulan, tapi dalam keadaan kabinet sekarang tiada learning curve. Maknanya pada hari pertama ataupun jam pertama mereka mengangkat sumpah, mereka terus menjalankan tugas kerana mereka dah biasa dengan perkara-perkara ini, dan mereka yang baru ini dibantu oleh dikatakan orang-orang lama. Jadi saya melihatkan gabungan itu dikatakan amat penting. Tapi yang menariknya adalah sebelum ini kerajaan Perikatan Nasional dituduh akan dikatakan lebih didominasikan oleh Muafakat Nasional, oleh UMNO dan PAS. Tapi kalau kita lihat pembentukan jemaah menteri ini, kedua-dua gabungan ini iaitu PAS dan UMNO mendapat jumlah menteri dan timbalan menteri yang tidak setara dengan apa yang mereka berikan dalam jumlah ahli parlimen, itu 42 campur 18, itu 60 ahli parlimen. Jadi saya melihat Perdana Menteri berani menongkak arus tradisi dalam hal ini, sebab tradisinya parti dominan yang akan mendapat jumlah jawatan paling banyak, bukan saja tetapi jawatan-jawatan yang kritikal. Dan kalau kita lihat jawatan kritikal tidak semuanya pergi ke UMNO.
dan tidak semua perginya ke PAS, kerana Perdana Menteri membahagikannya supaya kestabilan Perikatan Nasional itu dapat dikawal. Jadi itu yang menariknya dan uniknya Jemaah Menteri Perikatan Nasional ini. Kalau kita lihat sistem demokrasi di Amerika Syarikat, umpamanya rakyat melantik presiden dan presiden boleh melantik sesiapa saja barisan jemaah menteri kabinetnya, tidak kira mereka yang dikatakan bertanding ataupun ahli teknokrat. Dan kalau kita lihat sekarang, kebanyakannya ahli teknokrat yang pakar dalam bidang masing-masing. Itu Amerika Syarikat. Tapi di Malaysia lain, mereka kena pergi melalui saluran senator. Jadi dalam hal ini, teknokrat adalah seorang yang pakar dalam bidang masing-masing, dan ianya boleh dilantik melalui saluran menjadi senator, dan senator ini boleh diangkat menjadi menteri ataupun timbalan menteri. Dalam kes ni yang mesti dinyatakan tadi adalah Tengku Zafrul sebagai Menteri Keuangan, kerana Tengku Zafrul punya pengalaman dalam bidang kewangan, perbankan, dan ia berkait rapat dengan portfolio keuangan. Jadi ini dikatakan bahawa pelantikan teknokrat itu, maksud teknokrat adalah mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu. Kalau kita lihat selama ini, lazimnya umpamanya dalam kerajaan era Barisan Nasional ada teknokrat yang dilantik, tapi bukan untuk jawatan sekritikal kewangan. Paling kritikal pun adalah Menteri Pendidikan umpamanya, Naib Chancellor Universiti umpamanya dilantik. Tapi itu asasnya adalah Perdana Menteri ingin mencari seseorang yang pakar dalam portfolio itu. Sebab kalau nak ambil ahli parlimen, bukan semuanya mereka pakar dalam bidang yang mereka terajui kementerian itu. Jadi teknokrat adalah begitu spesifik sekali, orang individu yang pakar. Jadi itu yang dia dikatakan hasrat. Tapi masalahnya adalah senario politik tempatan itu tidak membenarkan untuk melantik teknokrat, tidak membenarkan mereka yang tak ada berkaitan dengan parti politik. Tapi ini memerlukan kekuatan politik Perdana Menteri, dan dalam hal ini Perdana Menteri telah melunaskan janji Perdana Menteri bahawa beliau mahu menjadi satu kerajaan yang boleh memberi khidmat terbaik kepada rakyat, dan salah satunya adalah gabungan di antara orang politik dan juga orang bukan politik. Memang betul, sepatutnya dasar-dasar yang dikeluarkan perlu dilakukan dengan cepat, sebab sekarang para pelabur agak sangsi apakah dasar yang akan dilakukan oleh Perikatan Nasional, adakah berbeza dengan Pakatan Harapan ataupun sama. Tapi setakat hari ini belum lagi dasar ekonomi yang dikeluarkan. Umpamanya dasar mengenai adakah Malaysia akan menyertai perjanjian Trans-Pasifik umpamanya, belum dikeluarkan lagi. Adakah Malaysia akan menjadi mesra dengan China dalam program BRI yang dibuat oleh Beijing, belum, kita tak tahu lagi. Jadi adakah kita juga akan bagaimana kedudukan kita berada dalam peperangan dagang di antara Amerika Syarikat dan China, belum tahu lagi kerana dasar belum dikeluarkan lagi. Tapi bagi saya tak bimbang itu, kerana yang menjaga ekonominya adalah Datuk Mustafa yang mempunyai pengalaman di Jabatan Perdana Menteri, dan juga Datuk Muhammad Azmin Ali, Datuk Seri, dikatakan menjaga bahagian perdagangan antarabangsa. Jadi kedua-dua menteri ini perlu bercakap, perlu berinteraksi antara satu sama lain supaya isyarat dikeluarkan kepada pelabur, ini dasar-dasar kerajaan Perikatan Nasional. Tapi setakat ini belum lagi, belum nampak arah tuju, belum nampak warna-warninya lagi. Bila harga minyak diturunkan sehingga 19 sen pada minggu lepas, kerajaan belum dibentuk lagi, dan saya pasti ini adalah keputusan Perdana Menteri. Tapi kalau kena ikutkan, tidak perlu kerajaan menurunkan 19 sen secara mendadak. Mungkin boleh secara logiknya 5 sen ataupun 7 sen secara logiknya turunkan supaya tak mendadak saya turun. Tapi hakikatnya lah kenapa Perdana Menteri buat keputusan nak mengambil yang serendah-rendahnya berpadanan dengan harga setung minyak pada ketika itu, adalah untuk memberi manfaat kepada rakyat semaksimumnya. Katakanlah hanya turun 7 sen, yang 12 sen itu adalah pendapatan negara. Tapi Perdana Menteri memikirkan bahawa beliau mahu membagikan manfaat 100% kepada rakyat. Jadi nak menunjukkan bahawa kerajaan Perikatan Nasional bila membuat dasar mengenai kebajikan rakyat diutamakan. Dan saya gunakan contoh minyak itu adalah dikatakan sebagai contoh yang paling logik, paling nyata,
di mana arah tuju kerajaan dalam menjaga kebajikan rakyat. Bukan saja diumumkan tentang pakej ransangan, itu 120 bilion satu perkara, dan juga agenda-agenda pembangunan sebelumnya, terutama sekali rancangan Malaysia ke-12, saya pasti akan diteruskan, kerana rancangan Malaysia ke-12 ini diuruskan oleh Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, dan saya pasti beliau akan meneruskan agenda rancangan Malaysia ke-12. Tapi hakikatnya adalah bahawa agenda sebelum ini akan diteruskan, tapi konsepnya adalah lebih kepada memberi manfaat kepada rakyat 100%. Itu yang saya nampak. Ada perbezaan sedikit antara agenda Pakatan Harapan dengan agenda Perikatan Nasional pada ketika ini. Kenapa saya kata begitu adalah Perikatan Nasional tidak mempunyai banyak masa untuk membuktikan kepada rakyat bahawa ini adalah untuk kerajaan semua. Kerana sebelum ini mereka dikatakan bahawa kerajaan pintu belakang, kerajaan yang akan hanya didominasikan oleh mufakat nasional. Jadi perlu dibuktikan kepada rakyat ini adalah untuk semua. Jadi bagi saya dalam hal ini tidak akan ada dasar-dasar ekonomi yang drastik akan berubah, kecuali dasar luar akan sedikit ada perubahan di sini. Maksudnya kes-kes mahkamah. Bagi saya itu tidak akan berlaku, walaupun ada tuduhan yang mengatakan bahawa kes perbicaraan mahkamah ini adalah kes terpilih, kes yang ada kaitan dengan sengketa politik, tapi bagi saya mereka yang sedang dituduh ini akan mengharungi proses mahkamah, kerana bagi mereka ini, jikalau mahkamah mendapati mereka tidak bersalah, itu adalah sebaik-baiknya, bahawa ini adalah keputusan mahkamah. Kalau keputusan itu digugurkan di tengah-tengah jalan, maka akan ada persepsi serong. Sebab itu saya yakin bahawa kes yang sedang berjalan ini, walaupun kebanyakannya adalah daripada parti dominan UMNO itu, kes itu tidak akan digugurkan. Bukan saja tak baik untuk kerajaan, tapi tak baik juga mereka yang tertuduh itu. Kerana paling penting adalah mereka dibersihkan ataupun keputusannya dibuat oleh mahkamah, bukan dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Itu dinamakan lantikan politik. Yang paling nyata adalah setiausaha politik pegawai khas dengan timbalan menteri-menteri itu. Kalau timbalan menteri dah tak ada jawatan, secara automatik gugur. Yang menjadi isu adalah agensi kerajaan, dan kita tahu bahawa itu adalah lantikan politik. Tidak semestinya bahawa mereka yang dilantik melalui proses politik itu dalam agensi kerajaan meletak jawatan serta-merta bila kerajaan yang melantik mereka itu dah gugur. Bagi saya, kalau Kerajaan Perikatan Nasional boleh menerima lantikan tersebut ataupun individu tersebut, maka saya nampak tidak ada salahnya. Seperti Ketua Pengarah SPR umpamanya, beliau masih mengatakan bahawa beliau masih diterima oleh Kerajaan Perikatan Nasional walaupun dilantik oleh Pakatan Harapan. Bagi saya tidak ada salah beliau meneruskan dikatakan jawatan tersebut, walaupun jawatan itu adalah jawatan lantikan politik. Tetapi jika ada isu tentang individu tersebut, maka individu tersebut perlu meletak jawatan sebelum dikatakan disuruh berhenti. Jadi sebaik-baiknya individu tu tahu di mana kedudukannya sendiri. Bila dikatakan bahawa ahli politik ataupun menteri-menteri daripada era Kerajaan Nasional nampak matang, nampak tahu menjalankan tugas, sebenarnya bukan kerana mereka. Ini adalah kerana orang di belakangnya, iaitu penjawat awam. Sama ada ketua setiausaha, timbalan ketua setiausaha, setiausaha bahagian, ketua jabatan yang memberi sokongan kepada menteri ini. Jadi bila dasar itu dibuat, menteri itu yang umumkan. Tapi sebenarnya di belakang itu adalah penjawat awam yang buat, menggubal dasar, memikirkan tulang belakang. Sebab itu nampak menteri-menteri Barisan Nasional, era Barisan nampak hebat. Tapi masalahnya, Menteri Pakatan Harapan tidak mahu menerima nasihat daripada penjawat awam. Mereka melihat penjawat awam itu sebagai musuh mereka. Kerana maklumlah 60 tahun dalam era Barisan Nasional, mereka masih rasa syak wasangka. Sebab itu timbul persepsi, dan memang betul pun ada setengah-setengah menteri itu tak tahu mengubah dasar, tidak tahu membuat dasar yang dikatakan boleh diterima oleh rakyat umpamanya. Jadi itu yang dikatakan masalahnya. Masalahnya bukan menteri itu, kerana mereka tidak mahu berinteraksi dengan penjawat awam. Itu yang pentingnya. Saya contohlah, dalam masa 7-8 hari kita tanpa kerajaan, tanpa Perdana Menteri, negara kita berjalan macam biasa.
rakyat tak merasa gusar. Kenapa? Itu adalah kerana penjawat awam menjalankan tugas mereka. Di belakangnya adalah penjawat awam. Jadi itu harapan saya adalah Kerajaan Perikatan Nasional melihatkan ini adalah kita orang lama, orang era Barisan Nasional, juga dikatakan boleh membuka ruang komunikasi. Beri keyakinan kepada penjawat awam kerana mereka pakar dalam bidang masing-masing. Mereka berada di situ kerana mereka pakar dalam bidang itu. Jadi sebab itu mereka perlu berinteraksi. Ya, jadi yang nampak cerdiknya adalah menteri. Kalau mereka tak berinteraksi, nampak bodohnya juga adalah menteri. Jadi penting dalam hal ini beri kepercayaan kepada penjawat awam. Itu pesanan saya yang paling agak saya terkilan sebelum ini adalah kerana kepercayaan tidak diberikan kepada penjawat awam. Penjawat awam begitu kecewa kerana diperlekehkan, dituduh sebagai untuk sabotaj kerajaan sendiri itu. Jadi bagi saya adalah menteri-menteri, timbalan menteri Perikatan Nasional berjumpa dengan penjawat awam, dapatkan nasihat dari penjawat awam. Bila nak gubal satu dasar itu, tanya dulu penjawat awam, supaya dasar itu tak nampak lekeh, tak nampak lucu. Jadi itu harapan saya, dan bagi saya juga rakyat perlu memberi peluang kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Beri mereka peluang. Jangan tuduh ini kerajaan pintu belakang. Biarkan dalam masa 5-6 bulan, setahun, biarkan mereka menjalankan tugas tanpa gangguan. Selepas itu kalau masih tak puas hati, minta kerajaan dapatkan mandat baru, iaitu pilihan raya. Tapi yang penting adalah stabilkan keadaan dulu, beri kepercayaan kepada kerajaan untuk menjalankan tugas supaya menteri, timbalan menteri dapat menjalankan tugas mereka. Jadi itu harapan saya lah. Sebab 7 hari 8 hari tanpa kerajaan, saya rasa sudah cukup. Saya rasa rakyat dah mual dengan perkara ini, dah muak dengan perkara ini. Kita mahu ke hadapan dalam menghadapi tekanan ekonomi pada ketika ini. Lebih 3 dekad Buletin TV3 kekal berita nombor 1 dalam negara. Ikuti lebih banyak laporan berita dalam dan luar negara, juga laporan berita secara langsung di YouTube Buletin TV3. Jangan lupa subscribe